surah Yasin balik. Tak ada lagi ni, pasal ada lagi nak tafsir guna. Saya guna satu surah ni pasal senang ya. Sedangkan ada banyak surah lain pun kita benda sama lah. Ataupun berbagai ada variasi sikit, berubah sikit. Walau macam mana pun kita ambil satu supaya senang lah. Maka qalu mereka berkata, surah Yasin di ayat 52. Qalu mereka berkata, ini orang-orang kafir, orang yang kafir. Orang yang kafir sini boleh jadi orang Islam yang buat syirik pada Allah, termasuk kafir. Siapa yang buat syirik ialah orang kafir, nah, orang kufur pada Allah. Siapa yang seru selain pada Allah, siapa dia puja selain pada Allah, siapa dia buat perantaraan selain pada Allah, siapa yang berdoa perantaraan selain pada Allah, semua sekali ini akan kata begini, ya wailana, alangkah celakanya kami, alangkah sesalnya kami, memba'athana min, alangkah celakanya kami. Alangkah celakanya kami, alangkah sesalnya kami. Ya wailana, memba'athana min maqarina. Siapa dia ni yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita ni? Dia lupa dah ni, dia lupa dia ni duduk di pada mahsyar ni. Dia lupa dia duduk di alam barzakh dah ni. Lupa. Alam barzakh sudah habis dah masa alam barzakh. Tiba-tiba bangun. Dia kata, man ba'athana min maqarina. Siapa dia berani kejut kami daripada tempat tidur kami ni? Siapa dia? Bangun telanjang diri ni. Siapa ni? Maka jawapannya qala, jawapannya ayat hadza tu yang ada satu domain kata qala, iaitu berkatanya malaikat. Satu mufassir kata berkatanya malaikat. Satu lagi kata orang-orang beriman berkata. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Inilah dia hari yang telah dijanjikan oleh Tuhan Rahman. Tuhan Rahman. Bahwasanya inilah hari pembicaraan pada mahsyar. Ini dia hari. Ini dia ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Rahman. Yang dia katakan ada mahsyar. Ni hari dia. Wasadaqal mursalun, maka benarlah orang-orang rasul-rasul nabi-nabi yang mengatakan hari ini mahsyar ni ada. Benarlah rasul-rasul nabi-nabi yang mengatakan mahsyar ni ada. Lepas tu ayatnya pula, ayatnya diulang balik, iaitu in kanat illa sa'ihatan wahidah. Sesungguhnya setiap sekali itu bukan acak kali, bukan macam Cina tu beli botol tu kan, beli sekobal lama pek tidak gitu ni. Tiap sekali ni bukan pek tidak gitu. Tidak acak kali. Tiap sekalinya fal yauma la tuz in kanat illa sa'ihatan wahidah. Sesungguhnya tidaklah jika kala tu bertiup acak kali, melainkan sekali tiup saja. Fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Maka mereka tiba-tiba semua sekali di hadapan kami lah muhdarun, mereka dihadapkan. Maknanya sebab itulah saya dah ajarkan dulu, saya kata bila dalam doa kita, ya Allah ya Tuhanku, biarkanlah kami boleh jumpa kamu Tuhan dalam syurga. Kan saya kata gitu kan? Jadi dalam doa tu sini kena baca doa lah kalau boleh. Baca doa. Nak tidur malam baca doa. Ya Allah, kamu sudah panggil kami, kamu akan panggil kami di mahsyar esok. Muhdarun, berhadap dengan kamu. Maka ya Allah, selamatlah kami daripada azab kamu Tuhan. Azab mahsyar. Maka awak nak jawab macam mana? Saya baca doa. Nak kata amin. Nak kata amin. Nah, kalau saya tak baca, awak baca doa sendiri. Nah. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu la yuzlam, tidak akan dizalimi nafsun, suatu jiwa, syai'an, sikit pun tidak dizalimi satu jiwa sikit pun, wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah mereka dibalas melainkan apa yang mereka lakukan saja. Balik surah Zumar balik, tafsir ayat ni ya. Dalam surah Zumar
Iaitu sambungan ayat yang saya baca tadi. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, maka cerah memancar. Surah Zumar tadi, ayat 69, 69. Saya suruh tanda kan, senang nak cari kan. Surah lain-lain nanti payah mencari pula nak. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, maka cerah memancar bumi mahsyar dengan cahaya Tuhan mereka. Ini ayat mutasyabihat dia panggil. Macam mana jangan kata Tuhan ni ada spotlight pula ke. Jadi Tuhan keluar cahaya ke, jadi super makhluk pula lah. Nah, ini macam mana nak tafsirnya? Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, tafsirnya ialah maka cerah memancar bumi mahsyar tu dengan cahaya Tuhan mereka. Wallahu a'lam, macam mana cahaya? Wallahu a'lam. Sekat tu ya. Nah, jangan cuba nak tafsir lagi. Sekat tu ya. Saya belajar pada guru saya pun. Sekat tu ya. Wa wudi'al kitab, dan dibentangkan kitab amal. Dibentangkan kitab amal. Dalam surah Waqiah pula, kitab amal tu dicari tu ada. Dan surah lain pun kitab amal lari-lari cari tu ada. Jadi masa dia nak lari tu, ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang jahat, amal jahat. Amal yang jahat kata, buku amal jahat, kitab tu, kitab amal jahat tu, kata ketua dia, jaga-jaga, lari kamu daripada aku. Maka tuan dia pun lari. Masa tengah berlari tu, buku amal tu lari, terbang cari dia tu. Masa dia tengah berlari tu, tangan tu ke belakang, buku amal tu masuk tangan kiri dia, tak terpegang. Maka dia, alangkah celakanya, dia berkata, Allah ada belakang, cipsa semua ada. Satu helai buku amal untuk satu hari punya buku amal tu, sejauh mata memandang belah sana, dia macam sekerup yang digulung. Satu buku. Lepas tu yang membacanya siapa? Bukan malaikat boleh baca ni, kita baca sendiri. Tuhan kata, baca sendiri buku amal kamu. Hari ni punya baca. Kamu buat dosa apa? Tak mengaku lagi. Hari ni saya buat gini, saya tipu orang ni, saya tak bohong gini. Ada apa? Baik. Maka sudah lumah tadi. Wajib bin nabiyyin, dan didatang kepada mereka nabi-nabi. Nabi Muhammad kamu ajar betul ke ni? Nabi Isa kamu mengajar sungguh ke ni? Nabi-nabi kamu dah ajar betul ke ni? Ajar betul dah. Lepas tu wasyuhada, dan saksi-saksi. Nabi dia ajar kepada sahabat dia pula. Tuhan tanya sahabat, kamu ajar sungguh ke akan murid kamu? Ajar sungguh dah Tuhan. Lepas tu anak murid sahabat pula, dia panggil tabi'in. Kamu ajar sungguh kepada anak murid kamu? Ajar sungguh dah. Turun. Lepas ada guru yang mengajar. Kamu ajar tak? Ajar dah Tuhan. Sebab tu guru yang mengajar tak sembunyi satu patah kataan tu tak boleh. Alih hakka dia. Dia sembunyi satu perkara daripada masyarakat yang belajar dengan dia tu, menyebabkan masyarakat tu tak tahu kerana dia sembunyi. Maka dia tu alih hakka kekal. Guru tu sendiri. Sebab tu dia mengajar ni tidak ada upah. Bila ada upah dia jadi kena, kalau kita beritahu ni kan, orang tak boleh beri kita ni. Jadi perkara-perkara sensitif tu tak dia beritahu. Perkara-perkara yang untuk kebaikan ramai tu beritahu. Jadi ramai makmum tu ingat sudah belajar tapi tak belajar lagi. Maka ada orang SMS ke saya semalam menyakit. Saya kata, kita belajar tak ada upah apa semua. Dia pun jawab pada saya, Ustaz tak boleh lah nak cerita. Ikhlas lah dia kata. Awak tanya saya jawab lah. Bila saya jawab saya tak ada ambil upah, dia pun kata, tak boleh lah jadi apa menunjuk-nunjuk pula, riak pula. Astagfirullah, awak tanya tu pasal apa? Bila saya jawab, awak tak percaya pula. Awak kata saya sombong dia pula. Baik. Jadi wasyuhada, dan saksi-saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diadili di antara mereka tu dengan seadil-adilnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi.
Maksudnya ialah satu dosa buat balas satu, ataupun kurang, ataupun apa semua sekali. Ibadat buat sekali, balas paling rendah sekalinya 10. Yang biasa 70. Yang umum 700. Kalau istiqamah 700.000, 700.000, 7 juta, 70 juta, 700 juta, 7 bilion. Istiqamah. Istiqamah ni maknanya kita hari ini kita baca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar 10 kali. Bila ada kita ada masa lebih, kita baca 33. Tapi yang kita nak buat azam istiqamah 10. Tak usah cakap banyak lah. Jadi awak azam nak buat 33, nanti miss 33 tu, jadi fail lah. Nak ambil markah tadi, yang markah yang berganda tu, jadi baca buat istiqamah 10. Ada hadis lain kata 11, ada hadis lain kata 12, 3 sini. Yang 33 tu ada kan? Jangan saya kata tak ada. Lepas sembahyang baca 10 sudah. Awak sudah sembahyang, awak ada kerja ke apa ke, awak bangun tu baca subhanallah. Bukan tak payah duduk sela situ. Ni tu pula tak boleh kena duduk. Kalau tidak tak boleh makan cukup. La ilaha illallah. Awak ada kerja kan? Keluar baca sambil jalan tu baca. 10. Katalah kita terlupa miss yang 10 tadi, lepas sembahyang tadi. Maka kita apa? Masa di rumah kita baca, atas kereta kita baca. Miss juga yang tu, kita qada yang kita 10 tadi. Waktu asar kita qada. Niat bahasanya ni nak ganti yang tertinggal tadi. Qada. Ni sunnah ya ni kan? Qada sunnah. Sebab tujuannya nak dapat pahala istiqamah. Tujuan dia. Jadi begitu juga yang asar, begitu yang esok dia buat gitu juga. Kalau awak boleh buat istiqamah, masa ada imam mari ke apa baca 33, awak rajin nak baca 100 tu, itu lebih bonus lah. Tapi yang 10 tu memang kita nak buat yang iaitu awak ada kerja apa-apa, nak pergi mana-mana, mustahak apa-apa tu masih lagi buat 10. Suatu hari awak sakit, tak dapat buat, maka mereka tulis seperti mana awak amal. Awak accident, pingsan, ditulis sebagai buat. Awak sudah jadi nyanyuk, semayang pun tidak dah. Tak semayang pun tulis sebagai semayang, puasa, jalan-jalan. Itu awak istiqamah. Tak diajar pasal benda ni ada dalam hati. Tak belajar hadis, tak tahu benda ni ada. Allahu Akbar. Jadi termasuk sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun boleh qada kalau untuk istiqamah. Jadi kalau kita istiqamah sembahyang sunat kafir waktu tu, sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Tirmizi, seorang sahabat Nabi sudah sembahyang subuh, nak sembahyang 2 rakaat. Nabi tengok, Nabi kata, tidak ada dalam syariat kami sembahyang lepas sembahyang subuh. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, saya tak ada tadi, saya datang tu bila sudah qamah. Itulah dia buat, tak ada lah. Maka saya ganti yang sembahyang sunat subuh yang saya tertinggal. Nabi berkata, silakan. Itu dia. Nabi SAW balik ke rumah, rumah Maimunah. Ini dia. Nabi terus sembahyang sunat. Lepas sembahyang asar, katanya Muhammad, ya Rasulullah, karena Nabi ajar tidak ada sembahyang sunat lepas sembahyang asar. Dia kata, aku disibuk oleh orang masyarakat, duduk nanya banyak perkara, tak ada sembahyang. Jadi aku kata maksudnya, cakap dalil, tidak satu jenis ustaz yang duduk mengajar yang popular sekarang ni. Ulama ni kata boleh, ulama ni kata boleh. Dalil tu. Jangan, tak boleh percaya ni, jangan percaya ni. Tak boleh satu orang ustaz kata, kalau buat gini ulama kata boleh.
Kita kata boleh, tak boleh tuan, itu bukan dalil. Itu wajadna alaihi aba'ana. Itu musyrikin Mekah kata kepada Nabi Muhammad yang kami dapati daripada tok guru kami. Itu bukan dalil tu lah betul. Nah, dalil mesti ayat Quran atau hadis Nabi. Ingat tu ya. Jadi kalau seorang guru tu kata, ulama ni kata orang nak pakai boleh, tak pakai tak apa. Ingat, kalau dia kata ulama dia kata, hadis Nabi kata, tu pakai. Nah, atau ulama dia kata berasal pada ayat Quran sekian, boleh. Ini tak ni ulama kata ni, ulama kata dia ni satu orang ustaz ni dia mengajar gini. Mengajar pula tidak boleh ada jenaka. Hadis Nabi SAW yang kata, siapa-siapa yang buat jenaka masa mengajar agama ni, supaya orang tu faham. Kalau dia tak faham, maka dia faham, boleh jadi syurga dia. Bukan? Maka dalam mengajar agama tidak boleh ada jenaka. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang buat jenaka dalam mengajar agama, neraka 70 tahun. Satu jenaka dia buat. Kalau siris sampai pecah perut dia pula ni, Allah tak boleh ustaz ni. Astaghfirullahaladzim. Orang tanya saya hanya boleh jawab gitu ya lah. Nama tak boleh kita. Baik, wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi. Ini cakap dengan pahala-pahala dia sekali. Baik. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a, tidak dizalimi sikit pun, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah mereka dibalas mereka apa yang mereka lakukan saja. Mana orang lain buat tak dibalas. Orang lain buat tak dibalas. Dia buat dia dibalas. Kecuali ada sini ayat ni ada kecuali. Dia tak buat tapi dia juga dapat balasan, iaitu orang yang mengajar satu orang, sama ada yang dia mengajar tu baik, anak murid dia akan buat benda tu, maka pahala tu boleh ke guru dia. Pahala yang belah murid yang buat tu tak kurang pun. Katalah murid tu buat dapat 100,000 pahala dia buat. Maka guru tu automatik dapat 100,000 pahala. Murid sana ajar pada orang lain, murid pada murid dia, maka guru tadi akan dapat daripada murid dia 100,000 pahala. Orang tadi pula daripada guru dia pun dapat 100,000 pahala. Maka betul hadis Nabi SAW, tidak ada iman yang lebih besar daripada iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Betul? Ada tak? Ada itu. Iaitu kita buat amal ni, dia mula-mula masuk Islam. Apa dia turut dia tu boleh pahala sebab daripada dia. Dia yang buat syariat mula-mula sebab pada Nabi. Maka siapa yang ikut syariat tu, pahala boleh pada dia. Lepas tu Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Muawiyah dan seterusnya tu. Lepas tu imam-imam mazhab tu, dia buat mazhab tu, dia ikut dia. Lepas imam-imam hadis, pahala tu. Orang yang belajar hadis tu, boleh pahala dia. Begitu juga ayat P. Yang mengajar salah ni, setiap orang yang buat salah tu, dosa sama banyak boleh pada dia. Seorang ustaz yang mengajar salah tu, anak murid dia buat salah tu, maka dosa tu boleh pada dia. Sama banyak dengan dosa orang tu. Tapi dosa orang tu tak kurang pun. Yang malangnya bila masuk dalam neraka, Surah Al-Mu'min, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, dia ni lah yang mengajar aku dulu. Tambahlah saya dia sekali kata, pasal dia lah. Tuhan kata, hari ni kamu dengan dia sama. Pasal apa sama? Pasal kamu lepas pada tu jadi guru juga. Ngajar orang juga, jadi sama ya kamu. Allahu Akbar. Kita lindung daripada belajar salah, mengajar salah.
Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Ini maksud surga. Sesungguhnya pemilik surga, ashab pemilik, penghuni surga itu al-yawma pada hari itu fi syughulin fakihun. Duduk dalam kesibukan menikmati surga. Sibuk. Jadi orang telefon pun tak nak angkat pasal sibuk. Kalau sekarang ni kan, orang kita tengah sibuk tu, orang telefon pun tak nak angkat. Orang panggil pun tak nak jawab pasal sibuk. Jadi orang ahli syurga ni, duduk dalam syurga tu sibuk. Dia tak ada ingat tu bini dia duduk dalam neraka, tak ingat. Tak ada. Dia tak ingat suami dia duduk dalam neraka, dia tak ingat anak dia, mak dia duduk dalam neraka, tak ada. Tak ada ingat. Bukan setakat tak ada ingat, dicabut daripada dia perasaan duka cita kepada orang yang mereka sayang. Sekiranya orang yang mereka sayang itu masuk dalam neraka, dibuang rasa duka cita, dibuang hasad dengki, dibuang rasa cemburu, hasad dengki, riak, ujub, takabur, buang semua daripada hati-hati ahli syurga. Buang semua. Tak ada cemburu, tak ada apa orang. Sama-sama dia tu, kamu dapat syurga tinggi pada aku. Perasaan dia kata tu dia bukan cemburu tu, tak ada. Tak ada. Ahli neraka yang masuk syurga, ahli neraka yang masuk syurga, ahli Nabi ya. Saya ni tak baca hadis Nabi sebiji-sebiji. Tujuannya nak suruh cepat sikit je lah. Saya suka belajar ni cara ringkas je lah, makna je lah kan. Lepas tu sebab tu saya kata kalau boleh dia ada seorang guru mengajar hadis. Hadis kita ambil kitab mana-mana, Muslim ke, Bukhari ke, Nasai ke, Ibnu Majah ke, Tirmizi, Abu Daud, 6 kitab besar. Tak sesat kita kalau Tuhan Nabi kata siapa dia belajar, aku tinggal pada kamu 2 perkara, Quran 1, hadis Nabi 1. Siapa yang pegang 2 perkara ni tak sesat. Bukan kata pergi beli kat kedai pegang masuk cadar, bukan boleh begitu. Kena belajar lah. Apa dia boleh belajar daripada 2 perkara ni tak sesat sampai bila-bila. Dia duduk dalam kesibukan surga. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Ramai kata bini, dia pasangan. Yang perempuan ada pasangan dia, yang lelaki ada pasangan dia. Pasangan-pasangan mereka fi zilalin, duduk dalam tempat teduh, ikil muttaqi'un. Bila mengajar lama sikit, mula nak telo sikit saya, kelemahan saya lah. Nanti kita berhabis sampai salam negara ni. Duduk dalam teduhan, dalam surah Waqi'ahnya, duduk dalam teduhan, naungan. Daripada hadis Nabi SAW, ada satu pokok dalam surga itu, depan istana dia. Ada satu pokok dalam surga, duduk di depan istana dia. Pokok tu, kalau satu orang tu duduk di umbi pokok dan dia duduk di atas belakang kuda yang paling pantas atas dunia, dia pecut kuda tu paling pantas tu untuk pergi ke hujung bayang pokok tadi. Pokok tu besar keliling gitu. Dia duduk di batang pokok tu, nak pergi ke hujung hujung daun dulai dia jauh ke hujung sekali. Bayang tu. Satu hadis kata ambil masa 80 tahun baru sampai hujung. Satu hadis lain kata 100 tahun baru sampai hujung. Sedangkan dia pergi itu sahala, ini kau ni lagi ke depan sekeliling. Kalau kuda tu boleh lari 50 km sejam, bermakna 10 jam sudah 500 km. 20 jam 1000 km. Tak? 1000 km 2 jam lagi tu 20 jam, 24 jam. Mana 2200 2200 km satu hari kali 360 hari kali dengan 80 tahun. Besar pada bumi ni lagi pokok. Pokok tu lebih besar pada teduh dia tu, lebih besar pada bumi kan.
fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un, duduk dalam tedahan. Duduk dalam tedahan 'alal ara'ik, di atas pelamin-pelamin, di atas singgah-sana. Muttaqi'un, mereka tu bersandar. Dia bukan duduk gini macam sultan duduk atau macam orang ada bersandar duduk. Tidak, itu dia duduk bersandar. Senggit. Maknanya duduk dalam seronok lah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka apa saja, bagi mereka dalam surga tu ada berbagai-bagai jenis buah-buahan yang mudah diketik. Dalam surah lain tak mudah diketik. Saya kata lebih kurang lah. Mana kita tengok tu pokok tu keluar tu, tahu dia masuk ke dalam. Gitulah. Dalam surah Waqiah kata pula, dia petik tu bila petik satu keluar buah balik. Petik satu keluar balik. Dan tak ada musim. Tak ada ni musim tergojoh ni tak keluar buah tidak. Musim sejuk ni tak keluar buah. Musim marau ni tak keluar buah tidak. 24 jam penuh dengan buah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, dan bagi mereka apa saja yang mereka minta. Apa maksud minta? Sebab minta ni perkara yang ada satu lagi ayatnya. Bagi mereka apa yang mereka ingin. Ini ayat ni ialah apa yang mereka minta. Ambil dulu yang ingin. Bagi mereka, ayat surah lain, bagi mereka apa yang mereka minta. Mereka minta ni gini. Contohnya sekarang ni kita ni tahu tentang kereta Rolls Royce lah senang. Maka di surga rasa, ya Allah mintalah kereta Rolls Royce. Mana mintalah apa? Ingin. Dia ingin, maka daripada ingin dia minta. Daripada inginan tu dia pun naklah perkara yang dia tak dapat di dunia. Hadis Nabi SAW ada matinya orang beriman tu berjuta keinginan dia yang belum Tuhan tunai. Dia nak belum Tuhan tunai. Dia lalu waktu sekarang ni macam budak-budak sekarang tengok telefon iPad baru, yang baru lah. Nak. Yang nak tak tertunai kerana tak ada duit. Tak tertunai kerana tak dan pergi beli. Tak tertunai kerana dah ada. Tengok rumah tu, cantiknya. Nak beli kan, rumah ada. Atau ada dah 4 buah di rumah, nak beli kan. Mana benda yang nak tetapi benda yang tahu tapi tak terdapat kerana masalah kewangan ke, masalah dah ke, atau tak dan ke. Maka di surga tu boleh minta, boleh dapat. Satu lagi, walahum ma yad'un, bagi mereka apa yang mereka minta. Minta sini ialah seminggu sekali dia ada, kalau kita di pasar malam lah atau supermarket lah, dia seminggu sekali di jemaah, ahli surga akan keluar kumpul. Pasal hari lain dia tak keluar panggil, tak jawab ni. Ahli jemaah dia kumpul bapak ahli surga. Lalu masing-masing tanya lah, kamu dapat apa? Maka bila yang dia dapat tu, orang yang dapat dia tak dapat, dia pun ya Allah, tu nak juga beri lah. Minta perkara yang dia tak dapat. Satu lagi ialah ibaratnya dia pergi ke kedai tu ada katalog. Katalog tu ingat tak? Dulu TV ni tak putih. Dulu besar ni cermin, tapi TV tu semua sekali tepuk, pasal speaker, lepas tu ada tiang, lepas tu ada pintu lah, ada slide grey. Dah dulu siapa-siapa yang ada TV ni kira orang kaya lah. Dah TV pula memang besar dengan apa ni. Cuba bayangkan sekarang ni kita ada TV apa, saya panggil TV putih ni, skeping ni. Skeping ni. Kalau masa TV hitam putih tu, orang mari beri katalog, ini TV canggih ni yang barunya. Nak adalah pasal yang dia tengok tu hitam putih, yang dia tengok tu besar, yang ini skeping letak di dinding. Zaman tu misalnya, gitulah ibaratlah, iaitu perkara yang dia tak tahu benda tu ada.